ibu dan adik dalam tempoh selang sehari ni, Rahim? Baiklah, itu terima kasih MHI mengundang saya lah. Saya nak share apa yang saya alami, kelekaan yang saya buat menyebabkan saya kehilangan ahli keluarga lah. Pada akhir raya kami berkumpul lah. Saya ada dua rumah saya dan rumah mak ni memang kita cross each other lah. Jadi kita pergi tiap-tiap hari berbulan puasa semua, dan ada cucu-cucu mak yang datang berbulan puasa di kawasan berdekatan juga, kita buka puasa sama. Tiba-tiba mak ni pada hari raya tu kita dah jumpa, kita dah gambar ni dalam 2 jam tu, tapi dalam kawasan yang berekon. Dalam gambar tu kita dalam kawasan yang berekon. Kemudian pada hari ketiga, mak saya, adik saya, anak lelaki saya demam secara tiba-tiba. Demam tu yang memang yang gigil apa semualah. Anak saya tonsel apa. Tapi bila di malam kita bawa pergi ke klinik, demam tu dah langsung tak ada. Demam tu langsung tak ada. Hari ketiga, hari keempat tu saya nampak mak saya punya nafas agak pendek sikit, dia macam penat. Adik saya batuk kering yang berterusan. Hari Isnin kita dapat trigger pada anak buah tu bahawa dia nak masuk kerja. Dia buat swab test RTK, dia positif. Dengan segera saya bawa mak saya pergi ke klinik kesihatan Puchong untuk maklum pada doktor. Dia buat kontak itu RTK positif, buat swab. Saya rasa memang tak sedap hati. Jadi hari Selasa tu saya fikir tak gunalah ada duit. Saya nak bawa semua di keluarga saya yang 7 orang ni, bawa pergi ke private, kita buat lab test tu. Terus buatlah private punya lab tu, kita buat PCR test. Dah buat PCR test tu, hari Selasa malam tu mendebarkan lah. Pasal dalam masa yang sama result daripada mak saya pun keluar daripada KKM, nyatakan mak saya positif. Daripada 9 orang daripada keluarga kami, 7 positif. Saya dan anak perempuan negatif. Itu pun saya lepas 9.30 tu memang berdebar sangat. Pasal result tak keluar-keluar. Sampai pukul 2.30 pagi baru result tu keluar kata saya dan anak. Tapi dah pisah lah. Masa tu kita dah pisah semualah. Dah suruh hati-hati. Dan saya minta mak pada malam tu juga minta semua orang standby, kemaskan pakaian untuk pergi ke CAC Stadium Melawati untuk buat assessment. Hari Rabu pagi tu semua dah pergilah. Saya belikan, itulah kali terakhir saya jumpa mak saya berdepan. Saya belikan makanan. Saya kata kat mak, dalam rumah ada 4 orang, nanti pergi sana, nanti daripada rumah pun ada 3 orang akan pergi ke sana, makan kenyang-kenyang, bawa botol air, bawa pakaian cukup, apa semua, takut kena tahan. Tapi itulah apa yang saya tu, mak saya ditahan. Yang pertama ditahan apabila di assessment yang pertama, mak saya terus ditahan, dah dia kata tak cukup oksigen. Terus dibawa ke bahagian dia orang punya mediknya tim, dia dah bawa, dia bagi oksigen, dia masukkan air, dia panggil adik saya, kata mak awak dah tak cukup oksigen. Kemudian dia stabilkan mak saya dalam 2 jam, dia bawa mak saya ke Hospital Sungai Buloh. Habislah tak jumpa mak, saya buat phone call je. Adik saya ni ditransfer ke MAEPS. Tapi dia agak lama, mungkin terlalu ramai lah. Kita kata KKM dah jam, MAEPS pun dah jam. Saya rasa ada penyusunan apa semua, kita kena faham. Adik saya kena tunggu daripada pukul 2 tengah hari tu sampai pukul 9.30 malam baru dibawa ke MAEPS. Dia dapat katil dalam setengah malam, dia tak makan dan semua. Saya minta dia tolong lah. Dia batuk dia masih berterusan. Jadi hari ke hari tu kita keep contact lah. Saya kena jaga. Jadi yang ahli keluarga yang lain ni, yang 5 ni dapat balik kuarantin di 2 rumah lah. Jadi saya yang di rumah saya, 3 orang di tingkat atas, saya di bawah. Saya kena jaga, protect anak saya yang perempuan ni. Macam-macam lah kena buat. Kena cari makan bagaimana semua kan. Ada kawan yang membantu, hantarkan makanan. Ada jiran-jiran lah yang datang hantar makanan, tanya khabar whatsoever, apa semua apa yang perlu. Saya minta kirim, beri makanan. Saya terpaksa sediakan untuk ahli keluarga ni. Time to time, tiap-tiap malam doktor dah mula bagi tahu yang mak saya ni memang dah ada komplikasi, dah ada darah tinggi dan buah pinggang. Dan darah tinggi dan kencing manis. Buah pinggang ni pun memang dah tak cantik. Tiap malam doktor dah bagi tahulah. Dia kata oksigen mak makin menurun. Malam kedua pun oksigen mak makin menurun. Malam ketiga dia kata doktor jantung mak dah mula membengkak, oksigen dah makin kurang, sehinggalah hari. Tapi dia bagi tahu yang jantung mak membengkak semua. Pagi hari Sabtu tu saya tak dapat hubungi adik saya. Adik saya dia minta, dia komplain, dia kata dia batuk berterusan. Dia ada minta
pakaian. Dia kata minta hantarkan baju, seluar, dan saya kata perlukan tak minuman 3-in-1. Dia kata perlu. Dia kata dia pun tak dapat join sembahyang pasal sejadah tak bawa. Dia kata sejadah tak digunakan. Kalau boleh kita tanya, sebab kita sedang tayangkan gambar bersama keluarga, yang mana satu? Adik yang baju purple tu. Baju berdiri. Baju purple berdiri. Ya, berdiri. Okey, baik. Ya. Okey, mungkin boleh teruskan kemudian. Kemudian adik ni, jadi kita pun sebenarnya hari Jumaat malam tu kakak ada satu kakak ni, kakak cuba hubungi dia tak dapat. Kemudian saya pun pagi Sabtu tu saya cuba hubungi pun tak dapat, tak jawab. Dia nak tanya dia row mana apa semua. Pasal CPRC MAEPS mintakan semua detail dia untuk kita kena hantar satu kaunter untuk dia ni lah. Saya tak tahu dia katil pasal malam, dia tak beritahu dia katil di mana, cuma dia kata dia dapat katil je. Pukul 9 call pun tak dapat, pukul 10 langsung call tak berjawab. Only kita dapat tahu 12.30 hospital sedang. Call adik saya dan adik saya call saya, dia kata minta datang ke hospital sedang. Masa sampai ke hospital sedang tu, dia kata saya tanya adik saya masih tak sedar diri ke ataupun bagaimana macam mana. Dia kata tunggu doktor. Bila doktor tu datang explain kat saya, dia kata adik cik dah tak ada dah lah. Semasa dibawa ke sini, dia dah sampai dah tak ada. Kami cuba selamatkan lah semua. Dia kata kemungkinan besar pada pihak hospital sedang kata dia dah tak ada di atas katil di hospital. Tu yang ada viral video dia di CPR kan, di CPR. Di atas katil, di atas lantai, medic team cuba buat. Okey, saya dah dengan reda, saya kata saya terima, adik saya dah tak ada. Kemudian saya kenalah dalam masa tu macam-macam urusan hospital call untuk urusan jenazah, postmortem apa semua. Saya dipanggil oleh pihak polis untuk buat siasatan. Saya perlu pergi ke IPD Sepang. Semasa saya bagi kenyataan kat IPD ni, yang satu yang menyedihkan lah, saya kata memang semua orang kena hati-hati dalam pandemik COVID ni. Doktor bagi tahu yang mak saya tak selesa dengan tube yang masuk ke hidung. Jadi dia terpaksa keluarkan pakai mask. Dia kata dalam segi perubatan, dia kata Mak Cik Aim dah ada masalah buah pinggang apa semua ni. Dia kata dia cakap kita dah buat yang lebih baik lah. Jadi saya pun kata kat doktor ni, doktor, dia buat terbaik kan untuk mak saya. Tapi saya minta satu je, boleh tak saya bercakap dengan mak saya? Dia kata boleh. Dia kata nak video conferencing. Tak nak, saya nak video conferencing. Saya dapat video conferencing seperti mana yang tular video conferencing yang tular adik-beradik tu, macam itulah kami. Saya diperhatikan oleh seorang inspektor. Inspektor tu pun turut bersimpati lah, menitis juga air mata dia. Kalau tak saya cakap dengan mak saya, satu benda yang saya nak bagi tu, jangan mensalah, jangan jadi seperti saya. Saya leka 2 suku pagi adik call kata mak dah tak ada. Saya pun tak, itu cepatlah, maghrib cepat bercakap dengan dia. Suara dia semua masih elok, macam biasa je apa semua. Dia kata dia tak ada apa-apa, dia okey, dia sedar. Saya minta maaf lah bagi pihak keluarga, anak-anak, adik-beradik. Saya minta maaf kat dia. Esok pagi tu dia dah tak ada. Saya terpaksa pecah dua lah, uruskan jenazah adik. Jenazah adik kena postmortem. Adik saya seorang lagi uruskan arwah mak. Kemudian urusan kubur semua, dah ada kawan-kawan yang bantu, ramai kawan-kawan yang membantu urusan kubur apa semua. Jadi dapatlah kubur pagi-pagi, saya dah pergi dah bayar untuk di tanah perubahan USG 22. Kemudian saya terus pergi ke hospital, saya menunggukan postmortem apa semua, dapatkan pukul 2 petang baru dapat untuk jenazah. Jenazah diuruskan dan sebagainya semualah. Jadi apa yang saya nak share kat sini, kalau dulu semua orang kata KKM yang uruskan, tapi kali ini saya antara yang beruntung. KKM melalui Pejabat Kesihatan Daerah dah tunggu dekat kawasan kubur untuk pakaikan PPE kepada ahli keluarga saya. Berapa orang yang dibenarkan, Rahim? 3 orang satu kubur, tapi yang untuk arwah adik saya 4 orang. Arwah adik saya tu agak besar. Satu kubur tu 4 orang terpaksa turun, dan dibantu juga oleh petugas KKM tu, PKD Petaling ni. Dia bantu juga turun sekali apa semualah. Setiap bila kita dipakaikan macam mana yang di hospital pakai, macam tu lah. Sarung tangan pun 2 lapis. Baju overall dia tu semua, apron dia depan apa semualah. Kami disanitize selepas kebumikan. Antara tu saya di dalam yang ada video tu, saya dapat turunkan mak saya. Saya dapat peluk lah mak saya untuk turunkan ke Liang Nahad.
Jadi itulah yang saya katakan tadi, satu, jangan nyesal. Saya sempat cakap kat mak saya, minta maaf. Terima kasih besarkan saya dan adik-adik bagi makan minum. Satu momen yang saya rasa kita janganlah hilang keluarga macam tu. Saya juga kami keluarga sekarang ni semua dah pulih. Semakin tengah tunggu hari kuarantin. Pasal lain pegawai yang akses, dia bagi tarikh yang berlainan. Ada hari ni saya akan pergi ke PKD Petaling untuk dapatkan rilis HSO. Besok adik perempuan, nanti yang 3 orang lagi, 3 ahli keluarga saya. Kami dah dapat ni lah. Saya juga nak berpesan kepada semua, jangan leka lah. Memang betul apa yang KKM cakap, jaga SOP. You janganlah berada di dalam kawasan tertutup, pakai mask, jangan diorang kata no peluk cium, no handshake, no bump in. Please tolong jangan buat benda-benda macam ini. Pasal saya betul apa yang dia cakap. Pasal saya tak tahu dia datang daripada mana, because daripada kami yang 15-14 orang dalam rumah tu, kita tak tahu. Kita tak tahu dia datang daripada mana. Jadi saya pun tak nak tuduh siapa-siapa, pasal mungkin dia datang daripada saya, mungkin anak-anak saya yang bawa apa, mungkin malam raya tu ada yang keluar ke apa pun, saya tak pasti pasal saya. Saya tak tahu, saya tak nak tuduh, tapi orang cakap kena hati-hati. Memang tak boleh lah. Saya kata memang lockdown di rumah. Untuk yang di MAEPS, semua siapa-siapa yang di kuarantin di MAEPS, dikarenakan adik saya tu dijumpa tu, saya nak minta yang ada di MAEPS tu take look lah, jiran-jiran, katil atas, katil bawah, katil kiri, kanan dan sebagainya, tengoklah. Pasal adik saya tu tak bangun. Jadi ada mungkin yang tak bangun, lambat bangun, tolong kejutkan lah. Kita cuba bantu KKM. So, saya difahamkan kaunter KKM agak jauh dan orang-orang KKM tak boleh masuk dalam tu. Ya, betul. Tak semua. Jadi itu keadaannya. Itu jadi kita pun, dia nak protect diri dia orang, kita pun dah positif kan. Jadi saya nak pesan kepada yang positif itulah. Mana saya pesan tadi kepada semua kat luar sana, bantu dengan menjaga SOP. Kemudian siapa yang positif di dalam tu, dan juga dapatkanlah suntikan vaksin ni. Betul. Dia amat penting lah. Saya. Terima kasih banyak di atas perkongsian ni. Betul, kita betul-betul hargai. Sekali lagi kita ucapkan takziah kepada Rahim sekeluarga.